Kongsi berkenaan dengan MFLS melahirkan pemimpin generasi madani, perlu untuk ibu dan ayah tahu apakah antara program-program yang boleh kita berikan yang terbaik untuk anak-anak untuk melahirkan generasi yang lebih baik, dan ini antara salah satu program yang boleh kita sebagai ibu bapa untuk daftarkan kepada anak-anak untuk memastikan masa depan dan juga kejayaan mereka. Baik, bersama dengan saya kenalkan sekali lagi Dr. Haji Hanafi Haji Harun, Timbalan Ketua Pengarah Kecermelangan Eyelid. Assalamualaikum, Doktor. Salam, terima kasih. Kita macam berjanji, Doktor. Hari ini macam berjanjilah. Ya, okey. Dan di hujung sana juga ditemani oleh Puteri Balkis Akasha Muhammad Fadli, merupakan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan MFLS 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Sebagai permulaannya, Doktor, jadi mungkin Doktor boleh kongsikanlah berkenaan dengan peranan dan juga fokus utama Eyelid dalam membangunkan kepimpinan belia di negara ini. Terima kasih, Sofia. Sebelum saya berbicara lanjut, suka saya menjelaskan bahawa visi Eyelid ataupun Institute Leadership Excellence and Development ialah untuk menjadi peneraju. Peneraju kepada pembangunan, kepimpinan dan jati diri belia. Jadi bila sebut peneraju, peranannya itu bukan sekadar melaksanakan program. Bukan sekadar bicara tentang jumlah programnya berapa, apa namanya program, tetapi bila disebut peneraju, ia bermakna kita harus menjadi sumber rujukan dalam konteks pembangunan kepimpinan belia. Jadi oleh kerana itu peranan utama kita dan fokus kita ialah bagaimana Eyelid ini menjadi tempat sumber rujukan kepada agensi lain apabila nak melakukan pembangunan kepimpinan belia. Jadi keduanya fungsi kita ialah untuk melaksanakan program-program kepimpinan ini. Jadi antara program utama kita ada banyak program di bawah Eyelid ini, tetapi kita ada satu program utama, program nasional yang dikenali sebagai Malaysia Future Leader School. Dan inilah yang nak kita bicarakan pada pagi ini. Wah, itu dia. Baik. Dan difahamkan juga iaitu Puteri Puteri juga telah pun orang kata telah pun mengikuti salah satu program Eyelid ni iaitu MFLS. Jadi bila kita cakap tentang program ini, apa antara impak yang diberi kepada Puteri sendiri? Mungkin ada, pasti akan ada perbezaan dan juga impak yang besar dalam kehidupan Puteri sendiri. Kongsikan. Baiklah, Malaysian Future Leader School ni merupakan satu platform yang mana kita akan mencongkil bakat-bakat belia-belia di negara ini berkenaan dengan dunia kepimpinan. Jadi, untuk mencapai hasrat tersebut, terdapat 7 elemen yang ditekankan, iaitu pertama, berkaitan dengan kepimpinan, di mana kami Future Leaders ini diberi peluang untuk mendengar sendiri titah daripada pemangku Raja Perlis, dan kemudian ada sesi berdialog bersama YB Adam Adli, Timbalan Menteri kita. Yang kedua, aspek yang kedua ialah berkaitan dengan pembentukan watak dan jati diri, yang mana kami Future Leaders ini diberi peluang untuk mendengar perkongsian daripada tokoh-tokoh ilmuwan seperti Profesor Dr. Zaini Osman, dan kami berbincang berkenaan dengan peradaban. Ketiga aspek berkaitan dengan keusahawanan, iaitu kami Future Leaders ini didedahkan bagaimana untuk menjana pendapatan daripada aplikasi TikTok. Keempat, berkaitan dengan kenegaraan, Future Leaders ini diberi peluang untuk pergi melawat ke Parlimen Malaysia, mendengar sendiri perkongsian daripada Timbalan Speaker Dewan berkaitan dengan sistem pemerintahan negara kita. Kelima, berkaitan dengan kesukarelawanan, di mana kami diberi peluang untuk belajar bagaimana menjaga alam sekitar dengan betul. Dan keenam, berkaitan dengan komunikasi, Future Leaders ini diajar bagaimana untuk berkomunikasi berimpak tinggi. Dan akhir sekali, perantarbangsaan. Kami ada satu slot dan aktiviti yang dinamakan sebagai ASEAN Culture Heritage, di mana kami didedahkan dengan pelbagai budaya yang menarik di Asia Tenggara. Itu dia, banyak aspek yang disentuh dalam dalam mengikuti program ni, Doktor. Maksudnya dari segi memupuk jati diri, bagaimana untuk membentuk jati diri untuk memastikan anak muda
mempunyai keyakinan yang tinggi dan berbicara komunikasi dan sebagainya. Untuk generasi akan datang ini antara perkara yang cukup penting. Jadi sekarang ini difahamkan program ini dibuka untuk para penonton yang mungkin ingin mendaftarkan untuk anak-anak. Ini adalah program yang terbaik untuk kita. Mungkin pada anak-anak yang masih takut untuk ke hadapan. Inilah peluangnya supaya kita dapat membentuk mungkin dari segi pembentukan jati diri, self-esteem yang mungkin lebih tinggi sebagainya. Doktor. Ya. Kita dalam MFLS ini dia ada seperti saya katakan tadi program nasional. Dan program nasional ini dia ada 3 tahap. Okey. Yang pertama dikenali sebagai tier, iaitu tier 1, tier 2 dan tier 3. Tier 1 ialah proses saringan di mana sekolah memilih pelajar-pelajar yang terbaik. Terbaik dari segi apa? Terbaik dari segi akademik, personality, penglibatan dalam co-curriculum. Yang terbaik ini mereka akan dibawa ke tier 2, ke tier 2. Program secara bersemuka selama 10 hari yang melibatkan aktiviti indoor dan outdoor. Di situ mereka akan didedahkan dengan 5 elemen seperti yang disebutkan oleh saudari Balkis tadi, iaitu apa dia? Kepimpinan, pembentukan watak dan jati diri, kenegaraan, keusahawanan dan kesukarelawanan. Jadi maknanya yang ditekankan antaranya ialah persoalan jati diri itu tadi. Mereka yang terbaik di sepanjang tier 2 itu tadi, mereka akan dinilai. Dinilaikan berasaskan kepada apa? Dinilai berasaskan kepada penilaian oleh rakan sebaya. Okey. Penilaian kepahaman. Setelah mereka ikut 10 hari itu, apa yang mereka faham? Dan yang ketiganya dinilai oleh barisan facilitator. Mereka yang terbaik ini, yang tier 2 ini, akan pilih ke tier 3 yang sedang berlangsung sekarang ini. Wow, okey. Sekarang telah berlangsung, hari ini hari ke-13, lagi 2 hari, jumlahnya 15 hari. Jadi mereka dipilih dan di tier 3 ini mereka yang dipilih yang terbaik. Pada tahun 2019 daripada hampir 30,000 yang ditrain, hanya 240 orang saja kebawa ke tier 3. Wow. Pada tahun ini, tahun lepas daripada 18,000 kita ambil 150 orang saja untuk mengikuti tier 3 ini. Jadi apa spesialnya tier 3 ini? Dia tambah seperti disebut oleh Balkis tadi, selain 5 tadi di tier 2 dia ada tambah 2, iaitu apa dia? Komunikasi, berimpak tinggi. Mereka diajar macam mana nak berkomunikasi dengan orang, apa yang dikatakan komunikasi berimpak tinggi itu. Dan elemen pengantarbangsaan. Untuk kali ini, elemen pengantarbangsaan ini yang kita tekankan ialah berkaitan dengan ASEAN Culture Heritage. Sekarang sedang berlangsung semalam dan hari ini. Di mana dia merupakan suatu aktiviti mendalami, mempelajari kepelbagaian budaya di negara ASEAN. Di negara ASEAN, dan mereka juga akan bentang topik-topik tertentu berkenaan dengan SDG. Mereka yang terbaik pula daripada 150 orang ini nantinya insya-Allah tahun hadapan mereka akan dibawa ke satu program yang dikenali sebagai Malaysia Future Leader School ataupun MFLS Go Global. Wow. Pada tahun lepas, pada tahun 2020, 25 pelajar lepasan tier 3 ini dibawa ke Dubai. 25 orang. Sempena Expo Dubai. Tahun lepas mereka dibawa ke Korea Selatan. Dan insya-Allah kita sedang merancang tahun ini untuk bawa ke tempat yang kita akan maklumkan kemudianlah. Jadi insya-Allah maknanya pengisian tier 3 ini kita harapkan akan menjadikan pemimpin kita ini lengkap ilmunya bagi menghadapi cabaran dunia sekarang ini. Wah, itu dia. Jadi bagaimana perasaan Balkis bila terpilih? Sebab bukan mudah, kita faham bukan mudah untuk mendapat pemilihan daripada 3 tahap ini. Jadi apabila terpilih dalam tahap ketiga ini, pastinya cabarannya juga besar. Perasaan ketika itu bagaimana? Baiklah, pertama sekali saya ingin ungkapkan rasa syukurlah kepada Allah sebab kita tahu seramai 18,000 orang peserta dan saya antara yang terpilih untuk menyertai Malaysian Future Leader School tier 3 ini. Dan sebelum ini sebenarnya saya ada mendengar perbualan daripada rakan-rakan berkenaan
Malaysia Future Leaders School ini sangat menarik dan ia ternyatanya benar sekali apabila saya dapat menjejakkan kaki program seperti ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, kami didedahkan dengan pelbagai ilmu yang sangat bermanfaat dan boleh digunakan pada masa akan datang. InsyaAllah nanti pergi overseas ya. Okey, dan mungkin ada sedikit kata daripada doktor kepada para penonton yang masih lagi ialah mungkin ibu bapa yang ingin menghantar, tetapi ini adalah pemilihan daripada pihak sekolah sendiri pihak sekolah untuk menilai dari segi prestasi dan sebagainya melalui setiap pelajar itu. Jadi mungkin kesempatan waktu yang ada ingin wawarkan kepada para penonton berkenaan dengan MFLS ini. Silakan. Jadi oleh kerana pemilihan untuk masa sekarang ini pemilihan dibuat oleh pihak sekolah, mungkin sampai masanya nanti kita akan open kepada pihak luar sebab dia ada kriteria tertentu yang kita kena lihat seperti saya katakan tadi bahawa dia berasas kepada pencapaian akademik yang baik, personality dan sebagainya. Walaupun pun kita akan berusaha dari semasa untuk memberi peluang kepada pihak yang lain melalui kita akan fikirlah macam mana caranya. Walau apapun Malaysia Future Leaders School ini diharapkan supaya maknanya kita dapat melahirkan pemimpin masa hadapan yang mempunyai peradaban yang tinggi untuk memimpin negara. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Dr. Haji Hanafi Haji Harun, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan AILI dan juga Puteri Balkis Akashah Muhammad Fadli, merupakan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan MFLS 2023.